mungkin saya yang kita kena faham adalah orang yang baru orang yang masuk Islam, okey, adalah yang ketiga. Boleh ke Fitri? Tak ada. Yang ketiga ni, kita kena gunakan umpan yang sesuai mengikut keadaan. Apa maksud saya? Seramai yang masuk Islam, tapi bila kita mengajar mereka, kita gunakan bahasa yang kita suka ke mereka suka. Kadang-kadang kita gunakan bahasa Melayu. It's okay, tak ada masalah. Kalau kita tak boleh cakap bahasa Tamil, tak boleh cakap bahasa Cina, tak boleh cakap bahasa English, kita gunakan bahasa Melayu, no problem. Sebab kita rakyat Malaysia, sekurangnya kita tahu sedikit. Tapi ramai di kalangan mereka ni is Tamil educated, is a Chinese educated or English educated. So bahasa Melayu mereka ni lemah. Maka bila kita mengajar mereka, kita kena gunakan bahasa Melayu yang mudah-mudah. Bukan bahasa Melayu yang bunga-bunga. Permudahkan. Dan kurangkan menggunakan bahasa Arab. Saya bagi contoh. Saya dulu mula-mula masuk Islam, orang mesej saya. Dulu SMS saja, tak ada WhatsApp. So orang mesej saya, Assalamualaikum saudara Lim. Kan? So dia kata, Ana nak jemput saudara Lim untuk bagi ceramah di masjid Ana. Saya orang yang baru masuk Islam, tak belajar bahasa Arab lagi. Belum faham bahasa Arab. Tiba-tiba dia gunakan Ana. Saya pun pening garu kepala. Mana satu perempuan Ana yang saya jumpa, yang nak jemput saya ceramah. Berarti, kita kalau nak gunakan perkataan sedemikian, kena kenal kepada orangnya. Dan kadang-kadang, bila kita gunakan contoh, Ustaz mengajar sifat 20. Saya mengikuti masa saya belajar di sekolah pondok ya. Mula-mula saya belajar kat sekolah pondok, diajar sifat 20. Dan Ustaz kata, malam ini Ustaz dah ajar adik anak-anak semua, tajuknya adalah tentang sifat 20. So, kadang-kadang Ustaz tu pun kata, bila kata sifat ni sebenarnya, bagi orang yang faham Cantonese ini, dia akan jadi masalah. Dia ingat sifat ni sebenarnya ponggong lah. So, maksudnya 20 jenis ponggong ke contohnya? So, itu jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz pula kata, Allah tu ada, lawannya tak ada. Kadang-kadang bagi orang yang tak mahir bahasa Melayu, dia ingat lawan tu physical. Allah ada, sudah lawan, sudah tak ada. Maka dia pergi mana? Maksud saya, kita gunakan bahasa yang mudah-mudah. Bukan bahasa yang bunga-bunga. Terhadap orang-orang yang masuk Islam. Dan satu lagi yang kita kena faham adalah, siapa yang bertanggungjawab terhadap orang yang masuk Islam? Siapa yang bertanggungjawab? Siapa? Sebenarnya, bagi saya, bagilah semua orang Islam yang mempunyai kesedaran, yang mempunyai kemampuan, tugas kita ni kena hulukan, kena bagi offer bantuan, bimbingan, support kepada mereka yang masuk Islam. Sebab bukan mudah. Mereka perlukan support ni sekurang-kurangnya 2 tahun. Minimum 2 tahun. So inilah beberapa sebab-sebab yang perkara yang pertama, kalau kita nak didik, nak bimbing mu'alaf, kita kena memahami mu'alaf dulu. Wallahu a'lam.